Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah, saya terus mengajak kepada para pendengar Radio IKIM untuk sama-sama kita terus lagi berusaha. Dan kita kalau lihat suasana sekarang ni, kita sudah berada di penghujung tahun, untuk masuk tahun baru pula. Jadi tentulah segala-gala yang kita perlu perbaharukan lagi, azam kita, tekad kita, kesungguhan kita dalam berbagai peranan dan tanggungjawab sebagai bapa, sebagai ibu, sebagai isteri dan segala tugasan kita. Kerana kita tak boleh lari, segala-gala ini akan menjadi suatu persoalan yang kita akan jawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk tajuk kita hari ini, kita nak pergi pada syarat-syarat wuduk. Kalau dulu kita tahu apa yang disebut sebagai rukun-rukun wuduk, perkara yang sunat dalam wuduk, hari ini syarat. Syarat wuduk ni perkara yang semestinya perlu ada. Dalam, kalau kita kata di sana ada syarat solat, rukun solat lain, syarat lain. Syarat ni sesuatu yang mesti ada sebelum dan berterusan sehingga akhir. Itu makna syarat. Jadi kita ada syarat wuduk. Yang pertama ialah Islam. Kerana wuduk ni adalah suatu ibadat. Jadi ibadat tak sah kalau tanpa Islam. Jadi bagi mazhab Syafi'i, pendekatan dia, wuduk mestilah seorang Islam. Kalau bukan Islam ambil wuduk, wuduk dia tidak sah, walaupun setelah dia ambil wuduk dia rasa tenang dan dia pun masuk Islam. Maka wuduk tadi tak boleh pakai kerana dia belum dikira sebagai seorang Islam. Yang kedua, mestilah mumayyiz, seorang yang tahu membezakan. Jangan kanak-kanak kecil yang tak tahu beza kanan kiri, makan pun tak tahu kanan kiri, buang air pun tak tahu kanan kiri, maka wuduk tak sah. Yang ketiga, bersih daripada haid dan nifas. Perempuan dalam haid atau perempuan dalam nifas tak sah mereka mengambil wuduk. Bahkan itu suatu yang bertentangan dengan kehormatan wuduk itu sendiri. Kalau kita kata dalam puasa, mereka tak boleh nak puasa. Kalau datang haid atau nifas, walaupun di saat mana waktu sudah hampir berbuka, mereka puasa dah batal, tapi wajib makan untuk menunjuk sikap perceranggahan mereka dengan kehormatan Ramadan. Begitu juga dengan wuduk, tak sah kalau seorang perempuan dalam haid atau dalam nifas mengambil wuduk. Hukum dia haram. Walau kita rasa kita dah tak boleh solat, kita nak tidur ada wuduk, tapi dalam haid atau nifas hukumnya tidak sah. Kemudian jangan ada sesuatu yang menghalang air kepada kulit. Maknanya jangan ada pada tangan kita cat, atau kalau orang yang penoreh getah, jangan ada getah dekat tangan. Kalau ada orang yang buat bangunan dan sebagainya, jangan ada minyak hitam ataupun cat pada anggota wuduk kita yang menyebabkan air tak kena pada kulit, maka wuduk kita tidak sah. Orang perempuan jangan pakai gincu yang tebal yang menghalang air pada bibir mulut. Jangan pakai suatu pewarna pada jari-jari, kuku sehingga menghalang air, itu tak sah. Kemudian jangan ada sesuatu yang boleh mengubah warna air atau bau air ataupun apa air. Jangan badan kita berpeluh, badan kita ada sabun, sesuatu kalau kita lagakan air pada anggota kita berubah air, maka wuduk kita tidak sah. Dan kita mesti tahu apakah kefarduan wuduk, yang mana wajib, yang mana sunat. Jangan kita i'tikad yang wajib itu sunat, dan tidak menjadi masalah kalau yang sunat itu diiktikadkan sebagai wajib. Kemudian air wuduk mestilah air yang bersih. Air bersih ni kadang-kadang timbul masalah. Sekarang ni musim hujan, air banjir, boleh ke ambil wuduk? Jawapan dia boleh, tak ada masalah. Bila hujan turun, walaupun di tanah tadi kita nampak ada anjing bermain, ada tai anjing merata tempat, bila air dah turun melimpah, maka air itu bersih. Air itu kalau kena kita ambil wuduk pun tidak jadi masalah. Air itu kalau kena pakaian kita pun tidak kotor, kerana dia dah jadi satu air yang umum banyak, maka air itu tidak menjadi masalah. Air banjir, kadang-kadang orang persoalkan, boleh kita nak ambil wuduk? Bolehkah kita nak cuci najis? Jawapan dia boleh. Kemudian kita dalam ambil wuduk, kita pastikan air mengalir. Dia tak boleh kita ambil macam cube ais,
tiup dia tu kita sapu muka, ataupun air pada daun kita sapu muka, tak boleh. Kemudian juga antara syarat yang penting juga ialah masuk waktu dan berturut-turut. Masuk waktu dan berturut-turut ini dikhaskan kepada orang yang bermasalah, iaitu orang yang ada silsil baul, orang yang sentiasa keluar air mazi, atau perempuan yang sedang didatangi dengan darah istihadah. 3 masalah ini, ataupun orang yang selalu datang angin, maka mereka ni kena tambah daripada syarat-syarat yang kita sebut tadi dengan 2 penambahan, iaitu masuk waktu. Mereka tak boleh ambil wuduk selagi waktu tak masuk, dan juga mesti wuduk diambil secara berturut-turut. Tak boleh putus antara satu rukun ke satu rukun. Ini bagi orang yang berpenyakit. Bagi kita yang tidak ada apa masalah, maka boleh kita ambil wuduk awal waktu. Boleh kita ambil wuduk walaupun berputus-putus antara satu muka, antara basuh muka dengan basuh tangan, walaupun berjam-jam antara muka dengan tangan, tak ada masalah. Walaupun dah kering tangan kita, dah kering muka kita, baru nak sapu kepala, hukumnya boleh, tak ada masalah. Taufik Kip, saya bertanyakan, Assalamualaikum Ustaz, bolehkah jika seorang isteri itu mewudukkan suaminya yang OKU disebabkan suami itu tidak mampu mengambil wuduk sendiri? Mohon pencerahan Ustaz. Kalau seorang suami yang OKU yang tak mampu mengambil wuduk sendiri, maka isterinya boleh wudukkan, tapi dengan syarat isteri naklah menggunakan sesuatu yang menghalang sentuhan kulit dengan kulit. Mana pakai sarung tangan, maka wudukkanlah suami, tak ada masalah. Jangan nanti berlaku sentuh menyentuh, kerana dalam mazhab Syafi'i, sentuh kulit antara seorang laki-laki dan perempuan yang ajnabi, maka berlaku batal wuduk. Jadi kalau di sini kita beritahu pada isteri boleh pakai sarung tangan, tak ada sarung tangan yang mudah, yang nipis. Jadi wudukkan suami, hukum dia boleh, tak ada masalah. Terima kasih. Umila bertanyakan, Assalamualaikum Ustaz, masa membasuh kepala, adakah air perlu sampai ke kulit kepala, bukan setakat atas rambut saja? Tak perlu sampai kepada kulit kepala. Yang penting atas rambut pun cukup. Tersapu atas kepala kita. Lepas tu kalau satu orang kata takdirkan, dia sapu atas kepala, lepas tu dibuangkan rambutnya, maka air tak kena pun pada kulit. Wuduknya sah, tak ada masalah. Itu jawapan insyaAllah. Dan seterusnya kita jumpa panggilan pertama, Helmi dari Nibung Tebal. Assalamualaikum Ustaz. Okey, saya nak tanya Ustaz, untuk wuduk, kategori yang dikatakan kanak-kanak, maksudnya kalau kita sentuh dia sentuh kita tidak batal. Umur ke berapa Ustaz? Sama ada dikira mumayyiz ataupun yang balik. Dan yang kedua, kadang-kadang ada yang masih keliru, kalau macam bersentuhan dengan mak mertua ke bapa mertua macam tu, batal wuduk atau tidak. Yang kedua, saya nak tanya Ustaz, betulkah hadis yang mengatakan yang masa Nabi nak meninggal tu dia kata ummati tu ada hadis palsu atau yang dibuat oleh Syiah? Wallahu a'lam. Pertama sekali mengenai dengan kanak-kanak. Kanak-kanak ni kalau kita yang dikatakan batal apabila ada had syahwat. Seorang budak had syahwat, kalau kita tengok dalam semasa, mungkin kita kata umur 10, 11, itu ada had syahwat. Mana orang tengok pun dia ada perasaan, dan dia sendiri pun ada perasaan. Tapi kalau bawah umur 7 tahun, 8 tahun, 6 tahun, ini belum ada had syahwat. Maka selalunya disebut umur 10 ke atas itu, selagi dia tak semestinya baligh. Tapi bila sampai had syahwat, walaupun belum baligh, dia boleh membatalkan wuduk. Tapi kalau belum sampai had baligh, tapi katakan dia sudah mumayyiz, tapi belum ada had syahwat, maka macam 7 tahun, sentuh anak 7 tahun. Kita seorang laki-laki sentuh anak kawan kita perempuan, kita sentuh dia, maka wuduk kita tak batal. Umur anak tu baru 7 tahun, maka itu belum ada had syahwat. Itu makna sentuh tak batal. Adapun kalau anak tu sudah ada had syahwat, kadang-kadang ada anak-anak yang badan dia besar, umur baru 8 tahun, 9 tahun, tapi badan macam 12 tahun, maka ada perasaan syahwat, maka itu batal. Adapun mak mertua, menantu, ini kita sentuh tak batal. Kita ada di sana mak mentua kita, di sana kita ada menantu kita, di sana kita ada mak tiri ataupun bapa tiri. Ini semua adalah
sentuhan yang tidak batal. Mereka ni digolongkan dalam kumpulan musaharah, mereka yang kita sentuh tak batal. Adapun soalan mengenai dengan apa yang Nabi kata sebelum wafat, ummati, ummati, ummati ini, saya tak dapat nak jelaskan kerana masih dalam kajian saya. Tapi kita tak nampak isu ini dikatakan isu Syiah. Sebenarnya tak ada apa Syiah yang masuk di sini. Syiah lebih kepada masalah lain. Contohnya, dia mengatakan bahawa baginda wafat di rumah Fatimah dan menafikan Aisyah. Itu adalah antara isu Syiah. Tapi isu ummati-ummati ini, memang baginda bila di padang mahsyar, setelah 70 tahun lebih baginda sujud kepada Allah, minta memohon supaya diringankan segala beban di padang mahsyar. Bila baginda dikatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak, Muhammad angkatlah kepala engkau, was'al tu'tah, mintalah apa pun diberi, washfa' tu syafa', mintalah syafaat, diberi syafaat. Apa antara baginda minta ialah ummati, umatku, umatku. Jadi bukan satu benda yang, kalaupun benda itu betul Nabi sebut atau tak sebut, dia tidak menjejaskan. Kerana baginda amat risau, amat runsing masalah umat. Kalau tidak, kita lihat dalam sejarah solat tarawih, kenapa baginda buat selepas 3 malam, baginda tak buat? Antara sebabnya, kata baginda, saya bimbang takut difardukan. Kefarduan bukan kepada sahabat, baginda tak bimbang pada mereka, tapi pada umat seperti kita hari ini. Memang baginda sangat risau, baginda sangat runsing masalah umat. Tidak terjejas kalau kerisauan itu dengan sebutan ummati. Ummati itu bukan isu Syiah, tak ada masalah. Baik, terima kasih Ustaz. Kita akan panggil seterusnya Ali dari Seremban. Saya nak tanya, kalau macam masalah kita masukkan air garam, kemudian jarum tu melekat dekat kita wuduk, sah tak wuduk kita? Sah tak semayangnya? Air garam katanya Ustaz, saya tak berapa pasti ya. Mungkin ada di celah-celah tu. Masukkan air garam di mana? Kita ulang soalannya. Saya nak tanya, kalau macam masalah kita masukkan air garam, kemudian jarum tu melekat dekat kita wuduk, sah tak wuduk kita? Sah tak semayangnya? Tak apa jelas ya soalan. Jadi saya tak pasti maksud air garam dimasukkan kepada anggota wuduk, kerana garam ni bukan najis. Garam bukan najis. Kalau kita semayang dengan ambil wuduk, air garam pun boleh. Kalau katakan garam tu garam laut, kita pakai garam, kadang-kala ada orang penyakit gatal dekat muka, maka dia disuruh doktor basuh muka selalu dengan air garam. Jadi dia ingat sekali basuh muka, teruskan wuduk je lah. Maka dia ambil wuduk dengan air garam, garam laut, maka wuduk dia sah, tak ada masalah. Solat pun sah. Baik, terima kasih. Amnah dari JB. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin nak tahu macam mana dikatakan air mustamal daripada permulaan kita basuh muka kali yang pertama. Kemudian yang kedua, maksudnya sisa ikan yang halus yang dah kita tak sedari, adakah boleh menyebabkan wuduk kita tak sah pasal dia melekat? Tapi masalah mustamal ni ialah air yang kita basuh pada anggota pertama daripada anggota yang wajib. Kita basuh muka, air basuhan, bukan air dekat tangan yang setengah orang menghalang kita daripada letak dan angkat, letak dan angkat. Itu tak ada masalah. Air basuhan muka tu jangan dikumpulkan semula. Air basuhan tangan tu jangan dikumpulkan semula. Yang pertama. Air kedua, ketiga tu tak ada masalah. Air itu tak dipanggil air mustamal. Kemudian masalah sisik ikan. Kalau sisik ini besar, kena pada mana-mana anggota badan, yang anggota tangan, anggota wuduk, yang kita tak perasan. Lepas dah solat, baru kita tengok ada sisik ikan. Sisik ikan tu dah melekat sangat, sampai kita dah tak terasa yang ada sisik ikan. Bila nak keluarkan susah, dah kering. Jadi kita kata di sini memang masa ambil wuduk tadi air tak masuk. Maka kita kena tanggalkan, basuh, keluarkan sisik ikan. Ambil air, basuh di tempat jari kita tu. Kemudian kita sapu kepala, kita basuh kaki dan kita ulang solat kita semula. Itu dia punya kedudukan dia. Terima kasih Ustaz. Cik Khalil dari Kedah seterusnya. Saya nak tanya Ustaz, masalah ambil wuduk ni. Semua anggota wuduk kita ambil dah, tinggal kaki saja. Kemudian kita pergi basuh kaki di masjid. Sah ke tak? Dalam kita mengambil wuduk, setelah mana kita menepati syarat yang ada, iaitu rukun pertama kita kata niat, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, maka wuduk kita sah. Walaupun berputus jarak. Lepas basuh muka 1 jam kemudian baru basuh tangan. Lepas basuh tangan 1 jam kemudian baru sapu kepala. Maka apa lagi kalau kita dah basuh semua anggota, tinggal kaki je, belum basuh. Kita pergi dekat masjid, jauh mana masjid tu, barulah kita basuh kaki, sedangkan muka, tangan dan semua dah kering dah. Wuduk kita sah.
dengan syarat antara basuhan dengan basuhan yang lain tidak berlaku perkara yang membatalkan wuduk. Itu dia. Terima kasih. Dan seterusnya Fiza dari Pahang. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya, dia mengatakan jika masa kita sudah mandi, kita angkat wuduk terus, apabila kita siap tu, dilapkan air wuduk tu, boleh atau tak boleh? Ada juga yang mengatakan tak perlu dilap apabila dia ambil wuduk. Assalamualaikum. Memang disunatkan jangan kita lap. Kita jangan lap, biarkan dia kering. Kerana ada orang dia nampak macam jijik, rimas. Jadi sebenarnya sikap macam tu tak bagus. Bahkan kita biarkan air wuduk tu dia membersihkan dosa-dosa maknawi kita. Maka biarkan air tu dia kering sendiri. Melainkan kalau kita berada di setengah-setengah tempat, kalau kawasan negara sejuk, memang kalau kita biarkan tangan kita basah dengan cuaca sejuk, maka dia menambahkan kesejukan. Kita kena lap. Ataupun kita berada di negara yang cuaca dia panas dan penuh dengan debu yang berterbangan. Kalau kita biarkan habis kotor muka kita dengan debu-debu tadi, kita lapkan. Tapi kalau suasana Malaysia tak ada apa itu semua, maka biarkan dia kering sendiri. Jangan kita lapkan dia. Baik, terima kasih. Seterusnya kita dengarkan dari Rembau Afif. Saya nak tanya pada Ustaz, kalau angin dalam perut tu batal tak wuduk? Selalu angin dalam perut lah. Terima kasih. Angin dalam perut tak batal. Bila dia keluar dengan bunyi ataupun bau, keluar. Kalau sekadar kita perut memulas, bunyi meletup, itu tak ada masalah. Itu wuduk tak batal. Terima kasih. Khairul dari Terengganu. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya dua persoalan. Yang pertamanya, had wuduk, bahagian masuk muka tu, adakah dagu kita yang bawah tu termasuk had wuduk? Yang pertama. Yang keduanya, kita mandi junub, adakah dia akan menghilangkan hadas kecil? Dan macam manakah caranya? Kita nak mandi hadas tu, macam mana caranya kita nak boleh menghilangkan hadas kecil tu? Pertama sekali masalah dagu. Dagu bahagian bawah dia tak masuk. Tak masuk sebagai anggota muka. Jadi cuma disunatkan kita basuh atas kepala sampai belakang telinga, sampailah kepada bahagian bawah dagu kita. Itu sunat. Kalau ikutnya sempadan betul-betul atas kita punya tulang dagu yang kita bercakap, yang bergerak itu dia punya dagu. Bawah tu adalah sunat. Kemudian masalah mandi wajib ini. Kalau kita nak mandi junub dengan kita punya wuduk, tidak ada masalah. Apa kita nak buat? Pertama sekali ialah kita basuh bahagian anggota sulit depan dan belakang. Niatkan saja aku basuh angkat hadas besar bahagian depan dan belakang sekaligus. Kita bersihkan dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ambil wuduk. Sunat ambil wuduk dengan sempurna. Dan yang ketiga, kita ratakan air seluruh badan kita dengan niat untuk angkat hadas besar. Bila terangkat hadas besar, dengan kita tidak menyentuh alat sulit kita di tempat yang batalkan, maka wuduk kita dah boleh pakai. Cuma wuduk tadi sunat. Kalau tak ambil wuduk pun dikira ada wuduk. Kerana kaedah dia, apabila terangkat hadas besar, hadas kecil juga terangkat. Tapi dengan syarat, sepanjang mandi tidak berlaku perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Dengan sebab itu kita menganjurkan supaya sebelum ambil wuduk dia basuh dahulu bahagian depan dan belakang, niat untuk angkat hadas besar. Supaya nanti bila dia mandi dia tak perlu nak usik lagi, maka dia niat angkat hadas besar untuk seluruh, maka wuduk dah ada dan dia boleh pakai solat. Terima kasih Ustaz. Kita raikan juga dari Facebook ya. Khairul Abidin Naim bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Ingin bertanya, sahkah wuduk selangkan contohnya basuh telinga kanan sekali, kemudian telinga kiri sekali, telinga kanan 2 kali, telinga kiri 2 kali dan seterusnya, atau perlu bagaimana sebenarnya cara itu? Dalam kita sapu telinga ni, kita kena sekali jalan. Dia tak boleh kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Kalau kita buat kanan kiri, maka yang betulnya kiri saja, yang kanan tak. Mana bila kita sapu telinga kanan, kita pergi kiri, dikira 1. Kita sapu telinga kanan pula 2, pergi kiri, itu dikira 2. Sapu tiga kanan 3, telinga kiri 3. Jadi yang 3 tu hanya pada telinga kiri, tidak pada telinga kanan. Jadi tak dapat menepati sunat. Sunat dia, telinga tu dijalankan sekali, serentak. Melainkan kalau tangan dia sebelah uzur, dia kena guna tangan sebelah saja. Maka itu memang dimulakan kanan, kemudian kiri. Kalau dua-dua tangan, serentaklah pada basuhan telinga dia. Saya, insyaAllah. Ini pula dari Raji Hassan, tanyakan soalan yang sama minggu lepas. Assalamualaikum Ustaz, saya dari Singapura. Harap Ustaz dapat jawab. Apakah benar lelaki yang tak sempurna solat tidak boleh mewalikan kakak atau adik untuk bernikah? Sebenarnya, kalau kita ikut asal orang yang fasik, tak sah.
Tapi keadaan hari ini bukan lagi keadaan yang kita nak cari, yang betul-betul menjuruskan kepada tidak fasidnya wali. Maka dengan sebab itu mazhab meletakkan bahawa sah kalaupun wali itu fasik, tak sembahyang, kaki minum botol dan sebagainya, maka dia jadi wali kepada kakak dia, kepada adik dia, ataupun kepada anak dia, hukum dia sah, tak ada masalah. Terima kasih Ustaz. Dan kita dengar lagi pemanggil susnya dari Petaling Jaya, Syah. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya berwuduk ketika kita mandi hadas besar, apa hukumnya? Dan soalan kedua saya, kalau selepas kita selesai solat, kita baca Al-Fatihah dan kita niat untuk sedekahkan pada anak, pada suami, pada kedua bapa kita, apa hukumnya? Baik. Kalau kita ambil wuduk ketika mandi hadas besar, itu satu yang sunat. Sunat kita sebelum mandi ambil wuduk dulu. Cuma buat apa yang saya maklumkan tadi, iaitu basuh bahagian depan dan belakang bagi bersih dengan niat angkat hadas besar. Kemudian kita ambil wuduk, kemudian kita mandi hadas besar, maka itu lebih sempurna. Yang kedua mengenai dengan bacaan Fatihah kepada orang dah meninggal. Lepas solat kita hadiahkan Fatihah pada ibu, bapa, semualah sebagainya. Maka apakah sikap kita begini? Maka ini adalah sikap yang terpuji, yang sangat baik. Kalau kita pun mati, kita nak inilah hadiah-hadiah yang dihantar oleh anak kita, oleh keluarga kita, kenalan kita ketika kita dalam kubur. Nabi kata, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwith. Tidaklah orang yang mati dalam kubur melainkan dia seperti orang sedang lemas minta tolong. Yang taziru da'watan min ibnihi, dia minta tolong pada siapa? Pada anaknya, au akhihi, atau daripada saudaranya, au sadiqin lahu, atau daripada sahabatnya. Eloklah kita kalau kita dapat sentiasa mengenang mereka yang pernah membuat apa-apa kebaikan pada kita. Mudah-mudahan kita juga tak dilupai oleh orang lain untuk terus mengenang kita juga, insya-Allah. Insya-Allah. Dan seterusnya Fakir Razi dari Ampang. Assalamualaikum Ustaz. Okay, saya nak tanya, kalau kita istiqamah dalam solat sunat qobliyah dengan ba'diyah, jadinya kalau anda kata contohnya macam kalau kita dengar kuliah maghrib dan selepas tu kita ni memang dah konsisten lah jaga, tapi kalau macam bila dengar kuliah tu sampai sampai ke isyak, jadinya kemudian kita terus solat isyak, jadinya yang solat qobliyah yang pertama tu perlu diqadakkan atau tidak Ustaz, demi untuk menjagalah. Dan satu lagi, kalau kita kalau kita keluar maksud saya kalau kita keluar outstation, jadinya macam mana kita punya solat sunat tu? Mohon pencerahan. Terima kasih. Mengenai dengan orang yang memberi ihtimam kepada solat sunat, ini satu sikap dan semangat yang sangat baik. Selain daripada kita menjaga solat-solat fardu, kita hiasi juga dengan solat sunat. Cuma kita kena faham, kita ada dua jenis sunat. Satu sunat qabliyah, satu sunat ba'diyah. Sunat qabliyah masuk dengan masuk waktu, tamat dengan tamatnya waktu. Jadi kalau katakan solat isyak, bila habis pengajian, orang terus iqamat dan solat, kita tak buat qabliyah isyak. Jadi macam mana kita boleh buat ba'diyah? Qabliyah selepas daripada solat fardu, masih dikira adaan. Dia tak dikira qadha kalaupun selepas fardu isyak. Kita buat habis saja isyak, kita bangun, kita buat qabliyah isyak. Kemudian kita buat ba'diyah isyak, masih dikira adaan kerana waktu qabliyah masuk dengan masuk waktu, berakhir dengan akhirnya waktu. Jadi ba'diyah pula masuk dengan solat fardu dan berakhirnya dengan akhir waktu. Jadi itu dia punya kedudukan. Kalau kita outstation, kita dalam kerja tugasan kita, kita macam mana nak jaga solat sunat? Maka kalau boleh, solat sunat ni kita kata ada dua jenis. Satu sunat muakkad, satu lagi sunat ghairu muakkad. Sunat muakkad ni 10. Jangan tinggal semasa kita berada di tempat kita atau dalam perjalanan. Usaha untuk kita buatkan, iaitu 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak, 2 rakaat sunat subuh, 2 rakaat sebelum dan selepas zuhur. Jumlah dia 10. Ini jangan tinggal. 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak, 2 rakaat subuh, 2 rakaat sebelum dan selepas zuhur. Adapun sunat kalau kita tak dalam perjalanan, kita ada 12 rakaat yang dipanggil ghairu muakkad, iaitu 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isyak,
2 rakaat sebelum daripada solat zuhur, 2 rakaat selepas solat zuhur. Maknanya zuhur ni kalau nak kira 4-4. Kemudian 4 rakaat sebelum asar. Itu sunat yang dipanggil ghairu muakkad. Dibuat ketika kita berada di tempat kita, tapi kalau muakkad dibuat di mana saja. Baik. Nah, Farid dari Kajang waktu ini, silakan. Di tempat saya ada masjid dan ada madrasah. Ketika waktu solat di dua-dua tempat membuat solat yang sama. Jadi adakah solat itu, macam mana hukum solatnya itu? Di madrasah pun buat solat waktu dan di masjid pun buat solat waktu. Yes, yes. Hukum solat 2 tempat pada satu masa adalah harus boleh, tidak ada masalah. Kita di masjid ada solat berjemaah, di surau pun ada solat berjemaah. Bahkan kalau di rumah ada solat berjemaah pun tidak ada masalah. Yang tak bolehnya ialah berbilang dalam solat Jumaat. Kalau satu tempat, masjid ada Jumaat, surau ada Jumaat. Sedangkan keperluannya dah selesai dengan masjid saja cukup dah. Yeah. Masjid dah cukup besar, dah cukup sempurna. Tiba-tiba mungkin ada perpecahan dalaman sehingga menyebabkan mereka tarik diri dan buat jemaah lain. Maka itu yang takbir dulu saja yang akan sah. Yang takbir dulu, bukan yang salam dulu. Yang mana solat Jumaat takbir dulu. Maka dia sah. Ada pun solat fardu ni tidak ada masalah. Kadang-kadang bukan kata dua tempat, masjid dengan surau, masjid dengan madrasah, dalam satu masjid. Macam saya pernah tengok di setempat, di Yaman sebagai contoh, dalam satu masjid ada banyak jemaah. Di sana jemaah, katakan mereka satu halqah pengajian, bila mereka tamat mereka solat. Di sini pula halqah pengajian, tamat mereka solat. Sehingga 3-4 jemaah dalam satu masjid, tak ada masalah. Boleh, bukan itu menambahkan suasana fitnah, tapi itu sebab suasana pengajian, maka itu tidak ada masalah. Terima kasih Ustaz. Kita dengar lagi seterusnya Zulkifli dari Seremban. Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya, dalam Al-Quran mengatakan Allah memerintahkan malaikat dan syaitan untuk tunduk kepada Nabi Adam. Jadi maknanya Nabi Adam itu manusia. Jadi adakah manusia itu lebih mulia daripada malaikat? Jadi memang manusia lebih mulia daripada malaikat. Tapi manusia macam mana? Manusia yang bertaraf Nabi, yang bertaraf Rasul, yang bertaraf tinggi, mereka ni lebih mulia daripada malaikat yang khawas. Kerana kita di sana ada susunan dia. Malaikat pertama Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, kemudian diikuti dengan malaikat-malaikat yang khawas, kemudian orang-orang yang unggul seperti sahabat-sahabat tabi'in, kemudian malaikat yang awam, kemudian barulah kita ni di bawah malaikat awam. Kalau kita ada sesuatu yang lebih gigih, kita boleh mencapai lebih hebat sikit daripada malaikat yang awam. Malaikat awam ni, malaikat yang memang Allah jadikan dia rokok sentiasa, sujud sentiasa, ataupun tasyahud sentiasa, qiyam sentiasa, itu malaikat awam. Jadi kita boleh sampai tahap sama dengan mereka dan lebih pada mereka. Tapi tidak mungkin kita dapat mencapai tahap tinggi lebih daripada malaikat khawas. Seperti Jibril, Mikail, Israfil. Ini malaikat yang sudah tinggi. Mereka di bawah sedikit daripada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Terima kasih. Kita dengar lagi dari Kajang, Farouk. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, ada tak waktu yang diharamkan kita baca Quran? Waktu yang diharamkan. Itu saja. Terima kasih. Waktu kita diharamkan baca Quran ialah kalau perempuan dalam haid lah. Kalau kita orang lelaki-lelaki, waktu khatib baca khutbah, kita dengar depan khatib tapi sambil baca Quran. Itu tak boleh. Kalaupun tempat lain, kita dalam tandas tak boleh baca Quran. Kita dalam hadas besar tak boleh baca Quran. Tapi kalau keadaan biasa ataupun yang tidak ada masalah apa-apa, boleh baca di mana-mana saja boleh baca. Tak ada masalah. Sama ada baca dengan sentuh Al-Quran, kena ada wuduk. Kalau tanpa sentuh, sunat ada wuduk. Terima kasih. Dan dengar lagi Hakim dari Melaka. Saya nak tanya Ustaz, macam sembahyang Jumaat atau sembahyang berjemaah dekat tempat saya ni, masjid, dia aircon lah, tapi dia ada 2 bahagian. Ada bahagian luar tak ada aircon. Jadi dia sembahyang tu dia tutup pintu supaya tak nak aircon keluar. Jadi sah tak sembahyang jemaah kita? Jawapan dia sah, tak ada masalah. Kerana pintu tadi bukanlah dinding. Dia boleh buka, boleh tutup. Dia bukan macam dinding. Kalau ditutup dengan dinding semua sampai tak boleh nak keluar, dan luar tak boleh masuk, dalam tak boleh keluar, itu tak sah. Tapi kalau
pintu saja yang ditutup kerana nak jaga daripada aircon tadi, maka pintu ni boleh buka tutup, kadang-kadang dikunci, tapi boleh buka boleh tutup, tak ada masalah. Segi solat sah kalaupun di luar tadi boleh. Terima kasih. Dengan Ros dari Kuantan. Tadi kalau naik kapal terbang kan, ambil wuduk pakai yang spray tu macam mana? Kalau nak pakai spray boleh, tapi kena banyak. Kena spray bagi air terkumpul banyak kat muka dan mengalir, itu boleh. Kalau sekadar kita spray sikit-sikit, basah kita lapkan muka kita, itu tak boleh. Dia mesti spray dengan jumlah yang banyak, air mengalir, macam kita letakkan air kita basuh muka juga. Maka itu boleh. Ya, dan lagi dari Facebook, Salasiah bertanya, Assalamualaikum Ustaz, Ustaz nak tanya, bolehkah isteri mencium jenazah suami dan bolehkah isteri memandikan jenazah suami atau sebaliknya? Hukum isteri mencium jenazah suami atau sebaliknya atau mandi, hukum dia boleh. Cuma kita nasihatkan biarlah benda itu tidak berlaku di depan orang ramai. Jadi walaupun kita nak memberi penghormatan, kasih kita suami nak dibungkus, nak dibawa usung. Jadi kalau boleh minta pada orang-orang yang ada, minta keluar sekejap sebab keluarga nak jumpa, maka semua orang keluar, biar isteri, anak-anak, mahram yang boleh. Maka sekadar kita nak kucup dahi suami kita, hukum dia boleh. Kalau mati, suami mati, isteri mandikan, isteri mati, suami mandikan, itu hukum dia boleh, tak ada masalah. Terima kasih. Dan kita dengar lagi Khairi dari Seremban. Saya tanya Ustaz, macam mana nak letakkan iman dalam, maksudnya nak letakkan sembahyang kita yang kita disempurna, kita tetap sembahyang, tetap kita punya khusyuk kita. Dan yang kedua, tadi Ustaz ada mengatakan yang mengeluarkan bau tu akan membatalkan sembahyang. So maksudnya kalau sendawa ataupun yang mengeluarkan bau durian ataupun mengeluarkan apa-apa bau makanan, adakah dia dikira batal air? Yes. Type. Yang kita kata perkara yang pertama tadi, nak bagi khusyuk, ini bukanlah satu usaha mudah. Makna satu usaha gigih lah. Kita kena ambil wuduk dengan sempurna. Kita kena jaga waktu kita lebih awal. Jangan kita solat kadang-kadang waktu kita terbabas, dah dekat-dekat nak akhir, dan kita mestilah berpakaian sempurna. Solat kita berjemaah, tumpukan apa yang kita dengar, yang mana perhatian kita cuba kita fahami, dan mata kita naklah di tempat-tempat sujud sentiasa. Banyaklah usaha yang kita buat, insya-Allah lama kelamaan dia akan membawa kepada khusyuk. Masalah bau tadi yang saya kata ialah itu bau yang mengeluarkan angin, makna kentut. Kalau dia keluar daripada mulut, bau sama je dengan kentut, tapi ikut mulut. Dia membau keluar daripada mulut, itu tak batal. Yang batalnya keluar daripada angin daripada belakang, itu yang batalnya. Baik. Ya, dan kita dengar lagi Zaitun dari Ceras. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, sebelum sesudah saya solat 5 waktu, setiap waktu saya akan menghadapkan solat 5 waktu lah. Sebab saya tak pasti sama ada solat saya ada yang tertinggal lagi atau tidak. Soalan saya, sebelum solat qada saya buat lagi sebelum saya sembahyang duha, saya buat lagi solat qada yang 5 waktu tu. Sebab saya tak pasti yang dah habis ke belum. Itu saja. Yang kedua, di antara solat qada dan solat taubat, yang mana harus kita dahulukan? Pertama sekali kita kata, bagi mereka ini memang soalan yang terus menghunjani kita dalam majlis ni. Ditanya tentang qada. Qada ni suatu yang kita kena buat, benda yang menjadi satu tanggungjawab kita. Kalau kita nak buat solat-solat sunat pun, sunat ni dia sekadar sunat, dia tak berdosa, tak ada persoalan dia. Tapi solat qada ni adalah suatu yang wajib, bukan sunat. Jadi kalau kita nak tanya antara taubat dengan qada, qada lah, qada itu taubat. Apa makna taubat kita tanpa kita qada? Kita bertaubat untuk tidak lagi meninggalkan solat. Dosa kita ialah meninggalkan solat. Kita bertaubat dah tak nak tinggal, maka qada lah solat kita. Jadi tak perlu kita nak solat taubat, solat qada. Dalam kita solat qada, kita baca dan kita minta ampun pada Allah, maka itulah kita punya doa kita. Kerana solat itu satu doa. Solat itu adalah satu taubat, satu kerendahan diri kita kepada Allah, satu keadaan yang kita merujukkan masalah kita kepada Allah. Jadi utamakan solat qada. Terima kasih. Saya nanti dengar lagi dari Pantai Dalam, Azmin. Nak tanya pasal mandi bogel ni. Masalah kita tak selesa mandi pakai kain, siapa kadang tak apa bersih. Jadi kita mandi bogel ni kat flat kan, jadi dia tutup semua. Jadi dalam tu ada toilet. Jadi nak tanya, kalau kita berhadas, kita ambil wuduk, adakah itu macam berdosa ke macam mana?
Pasal kita kalau pakai kain tu kita rasa macam tak selesa kan, tak bersih. Jadi kita bogel semua rasa bersih lah. Ada. Kalau kita mandi dengan keadaan tidak berpakaian, hukum dia makruh. Kalau kita ambil wuduk dengan tidak berpakaian, hukum dia makruh. Dan kedua-duanya adalah sah, tak ada masalah. Kerana selagi kita tidak ada pendedahan aurat kita pada orang yang bukan mahram, katakanlah kita berseorangan, walaupun di sana kita tahu malaikat melihat dan kita patut ada rasa malu walaupun kepada malaikat, tetapi kalau sekiranya satu orang untuk lebih sempurna dia kata dia mandi dengan tidak berpakaian, ambil wuduk dengan tidak berpakaian, apakah itu satu dosa? Kita kata tidak, dia tidak berdosa dalam keadaan ini, cuma perbuatan itu adalah makruh. Terima kasih Ustaz. Dan lagi dari Ampang Farid. Kalau kita angkat hadas besar, macam mana kita dah niat untuk wuduk sekali, bila kita lepas mandi hadas besar, lepas tu kita membuang hadas kecil, bolehkah kita ambil wuduk sekali ataupun sah dari sebenarnya apa tu? Yang kedua, apakah hukumnya ketika mendengar khutbah kita berzikir? Okey, Ustaz. Baik. Mengenai dengan kalau kita mandi untuk angkat hadas besar, jadi apa yang perlu ialah air kena rata seluruhnya dan jangan berlaku perkara yang batalkan wuduk. Kalau berlaku perkara yang batalkan wuduk, macam tadi mandi lepas tu buang air kecil, maka mandi tu sah, tapi air kita masih dikira berhadas kecil, kita kena ambil wuduk. Yang mandi tak kena ambil wuduk ni kalau mandi kita tidak berlaku perkara yang membatalkan wuduk, tidak berlaku, maka mandi kita sah, hadas besar terangkat, ada kecil terangkat. Tapi kalau kita katakan kita mandi dan kita buang air kecil, maka mandi sah, tapi kena ambil wuduk sekali lagi. Yang kedua tadi masalah zikir. Ketika khutbah. Ini satu sikap yang tidak tepat, kerana kita tak boleh, bahkan makruh kalau kita melakukan sesuatu selain daripada memberi tumpuan kepada mendengar khutbah. Mendengar khutbah adalah wajib. Faham tak faham itu masalah lain. Tapi mendengar kepada rukun-rukun khutbah adalah wajib. Jangan berzikir, jangan buat apa-apa. Terima kasih Ustaz. Kita dengar lagi dari Seremban Ali. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak mohon percayaan ni masalah duri bertanam dalam kulit lah kalau kita sepak duri. Dalam kitab dia kata kalau duri tu masuk terus sah wuduk, tapi kalau ada sebahagian yang terkeluar tak sah wuduk. Kita mohon pencerahan Ustaz. Dan sebenarnya dia kata kalau masuk sampai ke dalam, sampai ke daging, tersentuh dengan darah, sah wuduk tapi tak sah sembahyang. Harap Ustaz tolong jelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Saya tak perasan kat mana masalah duri kalau masuk pada badan yang membuatkan wuduk kita sah ataupun tidak, kerana dia tidak bergantung kepada sesuatu najis. Kalau dekat dubur, kalau terkeluar duri, cabut buang lah, kan biarkan dia itu sakit. Jadi dia tidak ada benda yang dikira ada kaitan dengan masalah wuduk. Jadi wallahu a'lam bishawab. Saya tak pernah jumpa masalah ni dan saya tak tahu macam mana nak jawab. Terima kasih Ustaz. Dan kita dengar lagi dari JB. Ina. Saya nak tanya soalan, macam mana kalau kita dah ambil wuduk tapi kita terpegang punggung yang bahagian atas lah, ada yang kata batal. Lagi satu, yang untuk wanita, rambut yang di tepi dari seven tu, wuduknya kena buat sepenuhnya ataupun rambut atas saja? Baik, bagi perempuan, kalau kita kata yang batal kita sentuh dengan telapak tangan ialah segala bahagian depan dan bahagian tempat kita buka tutup ketika buang air besar. Bila kita buang air besar, dia akan terbuka dan dia tertutup. Itu saja. Adapun papan yang kiri kanan tu tak batal, ataupun bahagian luar belakang tu tak batal. Yang tempat mana bila kita buang air besar kita nak basuh dekat dia punya bulatan, itu saja kalau kita sentuh batal. Kalau tempat lain kita sentuh tak batal, tak ada masalah. Saya dan Syamaini saran, ada soalan lagi Ustaz? Satu lagi. Saya. Rambutnya. Rambut bila ambil wuduk, rambut yang tepi orang perempuan ni memang bila kita nak ambil wuduk, rambut ni kena tarik keluar. Kerana rambut ni dikira bahagian daripada muka, dia kena basuh. Tapi bila kita solat, rambut ni dikira kepala. Tak boleh kelihatan. Kalau keluar batal. Dia kita kena tutup untuk bahagian kepala. Jadi sebab itu dikatakan bila wuduk dikira muka, bila solat dikira kepala. Itu rambut tepi ni. Jadi bila wuduk kena basuh,
bila solat kena tutupkan dia, jangan nampak. Terima kasih. Dan ini dari Facebook, Syamaini bertanya, salam, perlu ke menyapu dengan tangan pada semua tempat wajib wuduk? Kadang-kadang saya pun ada lihat ambil wuduk tu sekadar melalukan air tanpa menyapu. Ustaz, bagaimana? Sapu ni sunat. Dia panggil dal. Sapu ni sunat. Kalau kita tak gosok pun, kita kadang-kadang air wuduk tu dia kuat, pancutan dia kuat. Kita pakai tadah muka je, habis membasah. Masukkan tangan kita, habis membasah. Hukum dia sah, tak ada masalah. Dalam mazhab Syafi'i, menggosoknya itu adalah sesuatu yang sunat. InsyaAllah kita memang nak raikan lebih ramai lagi sebenarnya pemanggil-pemanggil kita, tapi waktu dah sampai ke penghujung untuk sesi kali ini. Minta Ustaz beri sedikit penutup, Ustaz. Alhamdulillah, sebenarnya wuduk ni satu anugerah, bahkan satu kekuatan, satu kelebihan pada seseorang, sehingga ada mafhum hadis mengatakan kalau satu orang ada wuduk dan mati dalam keadaan ada wuduk, jenazahnya mendapat penghormatan, dikunjungi oleh Jibril. Jadi walau bagaimanapun, satu kelebihan besar bagi kita yang ada wuduk. Inilah masanya untuk kita mendidik anak-anak kita dengan sentiasa mengambil wuduk. Mudah-mudahan saya dan semua para pendengar dapat kita amal apa yang kita dengar dan dapat kita sampaikan. Wallahu a'lam. InsyaAllah.